Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik. Okey, dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di FB Nizam Malik page. Selamat malam. Apa khabar? Okey, hari ni berapa hari bulan hari ni? Siapa tahu? Hari ni 2 April 2020. Sekarang lebih kurang pukul 10.07 malam. Okey, seperti biasa saya live bersama dengan anda di Nizam Malik page. Semalam saya tak live. So hari ni saya cover balik untuk saya live bersama dengan anda. Okey, dan malam ni kita nak borak-borak sikit pasal saham. Dan antara topik yang paling famous ataupun yang paling banyak ditanya oleh mereka yang nak belajar saham adalah berapakah modal yang diperlukan untuk terlibat dalam saham. Okey, so sebelum ni saya pernah explain yang modal untuk melabur saham ni kita bermula dengan modal yang kecil. Okay, so kalau anda tonton live video-video saya yang sebelum ni, saya kata untuk bermula dalam saham ni kalau ada RM250, ada RM500 tu dah boleh mulakan langkah dalam saham. Sebab kita nak beli tu untuk tahu proses beli saham terlebih dahulu. Kita tahu transfer duit macam mana, kemudian kita tahu nak jual saham, beli saham, jual saham, kemudian withdraw balik. Itu adalah proses beli saham yang kita nak nampak dengan jelas secara praktikal. Okay? So bila kita dah nampak semua proses tu secara praktikal, kita tak ada lagi perkara yang kita tak biasa dalam proses beli dan jual saham, dan kita dah start beli saham menggunakan ilmu kajian saham yang kita belajar, maka kita boleh start scale up modal kita ke paras-paras yang tertentu. Dan malam ni insyaAllah saya nak explain sikit tentang topik modal ni, macam mana kita nak scale up, ke berapa modal yang sepatutnya kita scale up. Semua tu adalah perkara yang saya nak bincangkan bersama dengan anda pada malam ini. So hopefully anda jelas, okay, dan dapat gunakan ilmu yang saya share ni dalam aktiviti pelaburan dan trade saham yang anda lakukan, khususnya di Bursa Malaysia. Okay, alright, so siapa yang bersama dengan saya malam ni? Ada orang ke tak? Macam tak ada orang je. Macam sedih je kan. So kalau anda sedang menonton secara live, apa kata ada bantu saya untuk klik like banyak-banyak dekat sini, ceria dan meriahkan sikit sesi live video saya. Alright, dan bantu saya untuk klik button share. Ada dekat sini button share, klik share banyak-banyak supaya lebih ramai kawan-kawan kita dapat join sesi live video kita pada malam ini. Dan topik yang saya nak share malam ni memang topik favorite, memang topik panas yang semua orang tertanya-tanya, berapa modal nak terlibat dalam saham. Jadi pastikan anda join, okay, dan panggil semua kawan-kawan anda untuk bersama dalam sesi live video ini, supaya tak ada lagi yang tertanya-tanya tentang modal melabur saham. Okay? Dan satu lagi perkara yang selalunya menjadi masalah kepada ramai orang dalam saham adalah dia fikir nak melabur saham ni, nak terlibat dalam pasaran saham ni, kena ada modal yang besar. Kena ada modal RM10,000, RM20,000, RM50,000, RM100,000 baru boleh buat duit dalam saham. Jawapannya tidak. Itu adalah persepsi yang salah tentang saham. Okay, tidaklah mesti kita ada modal yang terlalu besar barulah kita boleh terlibat dalam saham. For sure kita perlukan sedikit jumlah modal yang cukup untuk kita terlibat dalam saham, tetapi modal tersebut adalah reasonable, bukanlah yang tak tercapai akal untuk kita sediakan. Okay, so malam ni kita borak-borak tentang numbers. Okay, kita ada calculator sikit untuk kita kira berapakah modal yang sesuai untuk kita trade saham untuk buat significant profit. Kalau sebelum ni saya ajar untuk newbie yang nak mulakan langkah dalam saham, saya sarankan bermula dengan modal yang rendah untuk kita biasakan dulu platform, proses beli saham, proses jual saham. Okay, kalau kita dah biasa baru kita start trade saham dengan RM1,000, itu level newbie. Sebab tu jangan samakan newbie dengan orang yang dah lama dalam saham. Sebab newbie ni masih lagi mencari rentak. So kita kena bermula dengan modal yang kecil supaya kita biasa dulu. Okay, tetapi bila anda dah start, dah biasa, anda mesti nak go to the next level. Okay, takkanlah kita nak trade saham dengan guna modal RM250, RM1,000 sahaja. Okay, so next level kita tu berapa? Macam mana kita nak scale up? Macam mana kita nak make sure kita gunakan modal yang efektif dalam saham? Okay, so ada rahsia dia, ada ilmu dia yang saya nak kongsikan dengan anda malam ni. Dan ilmu ni bukanlah ilmu daripada buku, daripada baca kat buku tentang modal dan saya share dengan anda. Anda takkan jumpa tentang topik modal ni dalam mana-mana buku. Okay, sebab apa yang saya kongsikan dengan anda adalah
hasil daripada pengalaman saya sendiri trade saham. Okay, macam mana saya allocatekan modal untuk terlibat dalam saham. Okay, berapa saya bermula, macam mana saya scale up. Okay, dan apakah challenges yang saya hadapi bila saya scale up modal. Semua tu adalah benda yang saya nak share dengan anda. Dan saya percaya apa yang saya share ni akan membantu anda untuk lebih jelas lagi tentang apa yang anda perlu buat sekiranya anda nak terlibat dalam saham. Okay, so sangat rugi kalau anda tak tonton sesi live video ni secara live. Okay, anda tak bertanya soalan, memang rugi. Sebab topik ni lah yang sebenarnya kadang-kadang menjadi penghalang kepada ramai orang untuk terlibat dalam saham secara aktif, iaitu berkaitan dengan modal. Okay, alright, so pengerasnya, kita punya pengeras untuk sesi live video pada malam ni, pastikan anda klik like banyak-banyak untuk saya sepanjang saya bercakap. Anda punya tangan ni, jari ni kena klik like, tak berhenti, klik like, klik like, klik like. Okay, dan saya kalau saya tonton sesi live mentor-mentor saya ke ataupun orang yang saya admire, yang berikan saya inspirasi tentang kejayaan, okay, saya akan tonton live video dia, saya akan klik like sambil saya dengar apa yang dia cakap. So apa yang saya nak anda buat adalah anda buat perkara yang sama, klik like banyak-banyak dekat sini. Love pun boleh, tapi jangan klik button ataupun emotion icon marah. Tak boleh emotion icon marah, tak boleh kena like ataupun love sahaja. Alright, so klik banyak-banyak di sini, okay, di button anda ni, dekat phone anda. Alright, dan klik button share. Pengeras kedua adalah klik button share supaya topik yang saya sampaikan ni sampai kepada kawan-kawan anda. Kadang-kadang kita berdebat tentang saham dengan kawan-kawan. So dia ada pandangan lain, kita ada pandangan lain. Kita rasa okey melabur saham, dia rasa tak okey melabur saham. So apa kata tonton video ni sama-sama, biar dia tonton, kita pun tonton. Jadi kita akan dapat bincang secara ilmiah. Okay, jadi boleh juga share pandangan anda tentang topik modal ni dalam ruangan komen, supaya mungkin saya dapat pandangan daripada anda, views daripada anda yang terlibat juga dalam saham. Alright, dan hopefully kita dapat menambahkan ilmu kita. Okay, so dalam tempoh PKP ni tak boleh nak keluar rumah, at least kita gunakan ruang untuk menggunakan Facebook Live ni untuk dapatkan sedikit ilmu perkongsian. Okay, dan jadikan diri kita ni sentiasa bertambah baik dari segi ilmu setiap hari dalam tempoh PKP ini. Boleh tak? Okay, alright, so saya nak tengok siapa yang bersama dengan saya dan saya nak jawab, nak panggil, nak sebut nama anda. Kan seronok kalau saya live, secara live saya sebut nama anda, kan seronok. So apa kata anda komen hi ke apa ke kat ruangan komen supaya saya dapat sebut nama anda. Alright, dan kita dapat lebih kenal lagi, okay, lebih rapat lagi selepas ini dalam sesi live secara online. Okay, alright, kita ada Arif Paan. Assalamualaikum Cik Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada Diana Azizian, okay, alright. Mahiran Muhammad, Kedai Ahmad, Seji Kono. Seji Kono ni adalah student gerila saham saya di Sarawak. Masa saya 2017 lagi saya pernah buat program dekat Sarawak. Dan beliau adalah antara peserta program kita dekat Sarawak. Masa tu kita buat kat Kuching. The first and only program dekat Kuching, Sarawak. Okay, so terima kasih kerana join sesi live video ini. Alright, kalau boleh bawa lebih ramai kawan-kawan daripada Sarawak untuk kenal saham. Sekarang kita ada banyak cara untuk belajar secara online, boleh belajar. So ajak kawan-kawan semua untuk tonton sesi live. Okay, alright. Muhammad Noh Idris is watching. Rashidah Hasni ni student expert saham Masri saya. Arif Paan baru on live. Okay, bagus. Abdul Mamat, selamat malam Tuan Nizam. Selamat malam. Muhammad Roshaidi, Muhammad Sabki, top fan saya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad Abdul Halim, Photosynthesis is watching. Azul Asmuni, ni antara follower tegar saya ni. Terima kasih kerana menonton secara live. Saya sangat hargai semua anda yang menonton saya secara live. Sebab bayangkan saya cakap, masa adalah sangat berharga. Tetapi anda sibuk dengan urusan anda dekat rumah, dengan family, dengan perkara yang anda nak buat, tetapi anda pilih untuk berada dalam sesi live video saya. Anda bagikan masa, attention anda kepada saya. Jadi saya memang sangat-sangat hargai apa yang anda berikan kepada saya, support saya sepanjang sesi live video saya. Okay, alright. Mazia Ismail, Azul Asmoni, Assalamualaikum Tuan Niza. Muhammad Niza Kusaini 2 is watching. Muhammad Noh Idris. Okay, so saya mula trade dengan modal RM100. Dah tahu selok belok button mana nak tekan, nak buy, nak sell, baru scale up
ke RM1,000, next baru scale up lagi. Betul tu. Apa yang Tuan Muhammad Noh Idris buat tu betul, dan itulah yang saya perjuangkan dalam proses kita nak belajar saham ni. Bermula dengan modal yang kecil. Formula dia start small, grow big. Bermula dengan kecil, lepas tu kita naik scale up sikit-sikit. Okay, so itu adalah perkara yang bagus untuk dilakukan. Okay, dan saya percaya bila kita lebih jelas dengan apa tindakan kita dalam saham, kita lebih yakin lagi dan kita berpeluang untuk buat profit dalam saham dengan lebih banyak lagi. Okay, so itu prosesnya dalam belajar saham. Muhammad Niza Kusaini 2, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Badrul Syam, Haziq Azmi, Zawani Razali, jom like and share banyak-banyak. Basri Bacho is watching. Badrul Syam, Assalamualaikum Cik Nizam. Omar Abdullah, saya nak belajar trade. Saya newbie dan saya berminat nak buka account. Boleh. Boleh belajar cara nak buka account. Cuma dalam tempoh PKP ni, kebanyakan investment bank ataupun syarikat broker dia tak dapat operate di office. Maka proses nak buka account sedia sekarang terhenti. Kebanyakannya investment bank dan syarikat broker. Sebab kita tak boleh nak buka account sedia secara online. Kita kena isi borang. Okay, dan kita kena sign dekat tempat-tempat tertentu. Okay, jadi dan mereka juga ada polisi Know Your Customer, KYC. Okay, jadi kita kena jumpa dengan dealer kita dan kita kena sign depan dia sepatutnya lah. Jadi that's why because of tempoh PKP ni kita tak dapat pergi ke branch, kita tak dapat nak jumpa dealer. Maka ramai orang dalam tempoh ni tak boleh nak buka account CDS. Itulah isu bagi anda yang masih lagi belum terlibat dalam saham dan belum ada account CDS. Anda kena tunggu sehingga tempoh PKP ni selesai, tamat, barulah anda boleh pergi ke branch dan mula untuk apa orang kata, untuk buka akaun CDS anda. Okey, so sabar dalam proses ni. Okey, walau bagaimanapun apa yang anda boleh buat adalah tak boleh nak buka akaun CDS, mulakan dengan belajar dulu. Okey, sebab nak belajar pun ambil masa juga, bukan kita dengar terus kita faham semua. Jadi that's why gunakan masa PKP ni adalah untuk belajar terlebih dahulu. Apa peluang untuk belajar? Follow dulu. Okay, secara online follow dekat YouTube, tonton dulu video-video Saham Mastery. Semua tu akan membantu anda untuk bila anda buka je akaun CDS, anda boleh start trade, anda lebih yakin dan ready untuk journey anda dalam pasaran saham. Okay, so itu adalah perkara yang anda boleh lakukan pada waktu-waktu sekarang walaupun tak ada akaun CDS lagi. Okay, alright. Kamal Samad, tak ada PC boleh trade tak? Boleh trade. Kita boleh trade pakai phone kita. Okay, tapi nak buat kajian saham, better ada laptop ataupun PC sebab kita nak buat kajian fundamental analysis dan juga technical analysis. Dekat phone, dia punya apps dia terhad. Okay, kita tak boleh nak buat kajian saham penuh. Kalau nak monitor saham, boleh lah. Tapi kalau nak buat kajian saham fundamental, technical yang proper, kita perlukan laptop ataupun PC untuk buat kajian fundamental analysis dan juga technical analysis dan for sure counter screening. Okay, counter screening tak boleh buat pakai phone. Kita kena guna pakai laptop, pakai PC. Jadi kena adalah laptop dan ataupun PC. Okay. Arif Paan, tunggu masa untuk buka akaun CDS. Ya, betul. Badrul Syah, macam mana cara nak cari support and resistance? Ni adalah topik yang very technical. Tetapi saya tidak mengamalkan ilmu support and resistance. Saya ada cara lain yang lebih mudah lagi daripada kita nak tentukan support dan resistance tu kat mana. Ada cara yang lebih mudah untuk kita trade saham. Okay, so saya harap anda yang tercari-cari ilmu tentang support and resistance, mungkin saya mengecewakan sikit anda sebab saya tak fokus nak cerita pasal support and resistance sebab dia bukan keutamaan dalam sistem kajian saham yang saya gunakan. Okay, so ada cara lain yang lebih mudah. Saya nak ajar anda cara yang lebih mudah. Okay, cara yang senang untuk kita set up trading plan, untuk kita beli saham, ada peluang buat profit, boleh risiko, rendahkan risiko kita. So apa kata belajar benda yang senang, alright, dan memudahkan kita untuk trade saham. Okay, alright. Sebab tu saya jarang sebut tentang support and resistance ni. Sebab dia bukan sistem yang saya pakai. Okay? Mungkin orang lain ajar support and resistance. Jadi anda kena belajar dengan orang yang memang ajar tentang support and resistance. Dan rasa support resistance tu penting dalam kajian saham. Okay? Alright, RH Zoom. Assalamualaikum cikgu dan viewers. Semoga semuanya sihat. Terima kasih atas doanya. Alright, Syah. Apa tu? Mesidik. Apa benda tu? Ada grup WhatsApp tak? Grup WhatsApp tak ada. Saya ni sebenarnya malas nak layan WhatsApp. Sebab WhatsApp ni masuk notification tak berhenti. Jadi bila ada grup WhatsApp ni,
banyak sangat yang nak kena dilayan. Okay, masa sangat berharga. Jadi saya hanya fokuskan di Facebook group sahaja. Kita ada newbie saham group bagi yang berminat nak belajar saham secara percuma. Anda boleh join newbie saham group. Dalam tu ada banyak video-video menarik tentang saham yang anda akan boleh belajar hampir setiap hari. Okay, secara percuma. Okay, ataupun anda yang committed, anda boleh join kita punya Facebook group Kickstart Saham Mastery. Okay, anda dibimbing untuk mulakan langkah dalam saham supaya anda nampak hala tuju anda dalam saham. Okay, alright, so itu adalah perkara yang anda boleh lakukan lah kalau anda berminat nak belajar saham. Okay, tapi grup WhatsApp saya tak fokuskan di sana. Okay, WhatsApp ni adalah untuk kita communicate, untuk hantar mesej. Tapi untuk belajar ataupun berbincang pakai WhatsApp pada saya kurang efektif. Dekat Facebook, grup lain tau. Kita boleh post gambar, kita boleh post video, kita boleh tanya soalan kat komen, kita boleh archive balik apa yang kita dah bincangkan. Kita boleh check balik counter-counter saham yang kita pernah bincang atau tanya soalan yang kita pernah jawab. Kita boleh reshare balik. Dan kita boleh buat Facebook live dalam grup. Itu yang menariknya. Dalam Facebook group ni kita boleh buat live. Dalam WhatsApp mana boleh buat live. Okay, jadi sebab tu kita gunakan platform Facebook ni untuk kita berinteraksi dengan follower kita. Dan for sure kita fikir nak bagi the best value kepada semua followers kita yang betul-betul nak belajar saham dan bukannya hanya nak follow by call. Okay, sebab tu ada bezanya anda follow Saham Mastery dan Nizam Malik. Sebab kita nak fokus kepada skill set anda untuk pilih counter saham. Okay, berpandukan kepada kajian saham anda. Okay, kalau anda ada mindset nak follow by call, anda boleh follow grup-grup Telegram yang lain yang hanya berkongsikan counter saham setiap hari. Okay, tapi kita tak buat kat situ. Minta maaf sebab saya percaya yang kita bila nak masuk melabur saham ni, nak trade saham, kita kena ambil tanggungjawab dalam proses kita memilih counter saham. Dan kita nak trade saham ni, kita kena bertanggungjawab atas apa yang kita pilih. Okay, so it's not about following other people. Okay, kita mestilah tahu cara nak mengkaji saham dan kita bimbing anda. The problem adalah ramai orang tak tahu nak buat macam mana, kita bimbing anda untuk lakukannya. Okay, dan sekarang kita dalam proses untuk onlinekan program-program kita. Okay, dan insyaAllah kalau ada kelapangan nanti boleh follow kita punya program-program online yang kita sharekan dengan anda macam mana caranya untuk lebih berjaya dalam pasaran saham. Okay, alright, JJ is watching. Muhammad Khairi, ada kelas ke tuan di Pening? Pening kita tak ada perancangan buat masa ni. Kalau kita buat kelas, biasanya kita buat di KL ataupun Shah Alam sebab dia center. Okay, jadi semua orang boleh datang kat sana lah. Okay, kalau kita buat kat Pening, orang kat Pahang tak boleh nak datang, orang kat Kelantan tak boleh nak datang. So kita buat kat center ni, jadi semua orang boleh berkumpul kat sana. Saya pun travel dari Johor Bahru ke KL dan juga Shah Alam. Okay, cuma buat masa ni because of tempoh PKP, maka kita tidak boleh buat kelas secara fizikal lah, ataupun secara offline. Kita buat secara online macam ni. Okay, alright, Zul is Kausa is watching. Abdul Zulkarnain Othman is watching. Arif Paan, following trend on no following people. Betul tu, following trend, no following people. Terbaik tu dia punya tagline dia tu. Okay, Omar Abdullah, tuan macam mana nak buka akaun saham luar negara dengan modal yang rendah? Saya tak tahu tuan, sebab saya punya fokus adalah pasaran saham Bursa Malaysia sahaja. Alright, dan saya tidak fokus kepada pasaran saham global ataupun luar negara. Okay, so untuk luar negara anda kena cuba follow speaker-speaker saham yang lain lah, macam Datuk Dr. Nazri Khan ke, ataupun Stallion Brothers. Itu adalah antara yang fokus share tentang pasaran saham global. Okay, saya punya fokus adalah pasaran saham Bursa Malaysia. Semoga jelas. Okay, alright, so berbalik kepada topik kita. Lama kita punya interaksi kita ni sebab ramai yang follow secara live malam ni. So terima kasih. Jangan lupa klik like dan klik button share. Jangan jadi selfish. Dapat ilmu bagus-bagus tetapi kita tak share dengan orang, kita ni selfish kalau macam tu. Okay, saya kalau ada button share dekat tepi ni, saya tekan. Sambil saya live ni, saya tekan share tu, tak berhenti tau. Tapi saya tak boleh. Jadi anda yang sedang menonton, bantu saya untuk klik button share. Dan lebih ramai lagi yang dapat manfaat perkongsian ni. Boleh minta tolong sikit. Okay, alright, so berbalik kepada modal. Topik penting kita, modal. Berapa sebenarnya modal yang okey untuk kita terlibat dalam saham? Dan ini adalah bagi yang orang yang bukan newbie sangat lah. Okay, anda dah start trade saham, dah banyak kali trade saham, dah merasa untung dalam saham, dah merasa profit dalam saham, tapi anda nak dapatkan satu formula berapakah modal yang sesuai untuk anda scale up. Okay, dan untuk anda
pastikan anda buat significant profit dalam saham. Okay, alright, so macam saya kata tadi, untuk bermula kita mulakan dengan modal yang kecil. So RM250 adalah sesuai untuk kita mulakan langkah dalam saham. Alright, dan jangan fikir nak buat profit dulu masa tu. Fokus kita adalah nak buat aktiviti trade saham ni dengan betul terlebih dahulu. Itu paling penting. Alright, so bila kita nampak flow everythingnya dengan jelas, okay, kita dah tahu apa langkah demi langkah dia, maka next step adalah kita nak naikkan modal tersebut kepada RM1,000. Kita nak kena ada RM1,000 untuk kita start trade saham. Okay, dia punya milestone dia yang pertama sebenarnya, yang kedua adalah RM1,000. Boleh tak kita start trade saham dengan modal RM1,000? Okay, so bila kita ada modal RM1,000, kita trade saham, kita ada peluang untuk buat profit dalam saham. Contohnya, katakanlah modal kita RM1,000 dan kita buat profit sebanyak 30%. So bila kita buat 30% dengan modal RM1,000, okay, so berapa kita akan dapat? So kita ada calculator kat sini. So katakan anda buat 30%, 30 bahagi dengan 100, okay, darabkan dengan RM1,000, okay, ni kita akan dapat RM300 profit. So kita akan dapat RM300. Bayangkan anda trade saham dan berjaya buat profit sebanyak RM300. Adakah itu bagus untuk anda? Boleh tak anda pergi dekat Speedmart ke, beli barang-barang keperluan dapur ke, keperluan nak makan ke dengan RM300? Modal anda RM1,000 je. Okay, so kan tu dah cukup bagus kan? Tetapi ada student saya, baru-baru ni saya rasa hari ni dia kongsikan dengan saya, modal dia RM940 macam tu. Dan dia punya percentage profit dia 46% macam tu. Dan dia buat profit RM415. Modal bawah RM1,000, buat profit RM400. Bagus ke tak bagus? Okay, alright. So, saya tak fokus kepada making profit puluh ribu, juta-juta. Sebab itu bukan masalah dalam saham. Nak buat profit besar dengan modal yang besar tu tak ada itu bukan susah. Dan yang susahnya adalah kita nak dapatkan proven result. Maksudnya kita trade sikit dapat result, dapat profit, dapat percentage yang signifikan. Itu lebih penting sebenarnya. Sebab bila anda start dapat result yang signifikan, next anda tahu nak scale up ke berapa. Anda nak trade RM10,000 ke, RM70,000 modal ke, RM100,000 ke, anda yang decide nanti. Sebab anda tahu kat mana level kefahaman anda tentang apa yang anda buat dalam saham. Okay, so itu adalah proses dia. Okay, saya nak anda melihat macam mana kita nak terlibat dalam saham bukan dengan modal yang besar di permulaan. Kita bermula dengan modal yang kecil untuk membina kefahaman, membina keyakinan, membina kekuatan kita dalam saham. Kekuatan emosi kita lah, sebab saham ni is about permainan emosi. Okay, dia memainkan emosi kita. Jadi macam mana kita nak handle emosi kita, kita kena bermula daripada bawah dan naik sikit-sikit. Dari situ kita akan jelas kat mana kita boleh handle, kat mana kita tak boleh nak handle, dan macam mana kita nak serap tekanan dalam aktiviti pelaburan dan trade saham kita. Okay, alright. So bila kita dah start RM1,000, kita dah start making profit, kita dah nampak kita apa kekuatan kita kat mana, apakah time frame yang sesuai dengan kita, maka kita scale up lagi. Kita scale up ke RM2,000. Modal kita akan start pakai RM2,000, kita start trade. Okay, dan cuba dapatkan result-result yang padu jugalah dalam saham. Okay, dan bila anda guna modal yang RM1,000, RM2,000 ni, anda kena buat percentage profit yang besar, macam 30%, 40%, baru padu. Okay, kalau anda naik baru 1% naik, 2% naik, anda dah nak sibuk nak jual, itu akan menyebabkan profit anda tidaklah besar mana. Okay, so anda kena belajar macam mana nak dapatkan proven result untuk dapat percentage profit yang lebih besar. Anda kena belajar macam mana nak hold sedikit saham anda supaya anda boleh dapat significant profit yang baik daripada modal yang kecil ataupun tidaklah terlalu besar. Okay, alright. So itu adalah perkara yang saya nak anda fokuskan dalam proses kita belajar saham dan trade saham. Kita bermula dengan modal yang kecil, naik ke RM1,000, kemudian RM2,000, kemudian RM3,000. Okay, so katakanlah anda berjaya buat, anda punya modal adalah RM30,000 dan modal anda hanyalah 10%. Anda boleh buat 10% saja modal, profit. Okay, bahagikan dengan 100, darabkan dengan RM3,000, maka profit anda adalah RM300. So tadi dengan modal yang kecil RM1,000, anda kena buat 30%. Nak buat 30% tu memanglah bukan mudah, tetapi boleh dapat. Tetapi bila anda naikkan modal anda kepada RM3,000, anda tak perlu dapatlah sampai 30%. Anda hanya perlukan 10% sahaja untuk dapat profit RM300. Faham ke tak ni? So bermaksud dekat sini, dengan modal yang
digandakan sedikit demi sedikit tersebut, anda akan nampak percentage yang profit yang anda perlu buat tu semakin mengecil untuk dapat result yang lebih kurang sama. Okay? So itu adalah perkara yang membolehkan anda kurangkan tekanan anda dalam saham bila anda berjaya untuk scale up lah. Okay? So RM3,000 dan kemudian lepas RM3,000 boleh jump terus jadi RM5,000. Okay? So kalau dekat RM5,000 dan anda berjaya buat profit katakanlah 15%. Okay? 15% darab bahagi dengan 100 darab dengan RM5,000, anda akan dapat RM750. Okay? Dengan modal RM5,000. So anda akan 15%, anda akan dapat RM750. Okay? Apatah lagi percentage profit tu besar, pastilah anda punya profit juga akan bertambah besar lagi. Okay? So itu adalah level-level yang saya rasa anda boleh scale up sikit-sikit. Okay? Dan ada masalah, ada student saya juga yang scale up ni dia terlalu cepat. Okay, bila dia guna modal yang kecil dalam bawah RM1,000 macam tu, dia boleh buat percentage profit tu besar. Tetapi dia sebenarnya masih lagi belum go through proses the ups and down dalam saham. Jadi apa yang dia buat adalah dia pakai modal yang terlalu besar, which is RM10,000, RM20,000, RM30,000, yang dia sebenarnya tak tahu lagi risiko yang dia ambil tu berapa banyak, dan menyebabkan bila harga saham yang dia beli tu jatuh dan dia terpaksa cut loss, kerugian by RM tu sangat-sangat besar dan dia tidak boleh handle emosi tersebut. Okay? So bila kerugian tu dia tak boleh nak handle, dia akan hilang keyakinan dia dalam saham, dia hilang keyakinan dengan ilmu yang saham yang dia belajar, dan ini yang terjadi kepada ramai orang yang give up dalam saham. Okay? Sebab dia sebenarnya trade saham dengan modal yang terlalu besar yang dia tak boleh nak handle sekiranya berlaku kerugian. So jangan jadi macam tu, ataupun jangan buat kesilapan yang sama. Sebab tu saya nak anda scale up sikit-sikit. Okay, tengok anda boleh judge anda punya emosi tu kat mana. Okay, jangan kita guna modal yang besar sampai kalau kita mengalami kerugian, kita jatuh terduduk dalam saham. Okay, so kita nak konsistensi dalam saham supaya kita sentiasa boleh trade saham lagi. Alright, kalau profit kecil pun tak apa. Okay, asalkan dia signifikan. Okay, tetapi dia adalah mesti berterusan buat. Dan sekali-sekala juga kita akan mengalami kerugian. Tak apa, tetapi kerugian tu mestilah dikawal dalam satu percentage yang cukup baik. Okay, alright, so itulah yang saya nak sampaikan kepada anda. Boleh faham ke tak ni? Kalau faham, sila komen faham. Alright. Okay, so saya nak jawab sikit soalan. Alright, terima kasih kepada anda yang klik like dan love untuk saya. Okay. Alright, Syahmi Yahya. Tuan, masa ni sesuai tak beli saham counter-counter blue chip? Sesuai lah, sebab masa tengah murah dan kita belilah. Tapi kita kena tahu kita beli saham blue chip ni untuk apa? Apa strateginya? So adakah kita beli saham ni untuk capital gain ataupun untuk makan dividen? Jadi anda kena jelas sebelum anda beli saham tu, okay? Alright, Ashraf Hassan. Saya tak tahu apa-apa pasal saham. Macam mana nak belajar untuk orang baru, tuan? Okay, macam nak belajar, anda kena tonton live video saya ni untuk perkongsian asas saya tentang saham. Ataupun anda boleh join kita punya newbie saham group. Dalam tu ada banyak video yang kita share hampir setiap hari. Konten-konten yang short and simple untuk anda belajar saham untuk permulaan. Dan kalau anda lebih committed, kita ada satu modul online kelas saham iaitu Kickstart Saham Mastery, yang di mana kita bimbing anda sampai anda boleh lakukan pelaburan saham ni. Boleh mulakan langkah pertama anda dalam saham, boleh beli saham pertama anda. Kita nak tengok anda buat benda tu. Okay, so modul Kickstart Saham Mastery ni anda boleh dapatkan. Alright, dan kita belajar semua secara online. Tak ada berjumpa, tak ada berdepan. Semuanya anda boleh tengok video-video training tu dekat dalam Facebook group. Kita ada Facebook group yang khas yang anda boleh tonton video kat situ. Okay, dan for sure konten yang saya berikan valuable dan dia membantu anda untuk mulakan langkah dalam saham. Okay, so kalau anda berminat nak dapatkan modul KSM, nak pastikan anda lakukan saham ni dengan betul, tak nak lakukan kesilapan daripada awal, okay, anda boleh komen KSM di ruangan komen. Nanti tim Saham Mastery saya akan hubungi anda dan kongsikan dengan anda tentang modul KSM. Okay, alright, Syed Baharudin, macam mana nak melabur saham ni? Macam mana nak melabur saham? Kita kena ada akaun CDS sahaja. Okay, akaun CDS kalau kita dah ada, kita dah boleh beli saham, dah boleh jual saham. Beli saham, jual saham guna phone. Handphone Android ke, iPhone ke, boleh kita beli saham. So itu adalah benda yang kita boleh buat dengan phone kita. Beli saham guna phone je. So senang je lah nak melabur saham, senang je. Tak perlu angkat batu pun. Tak perlu pergi menjaja kat luar pun. Okay, kita hanya gunakan phone kita. Dan saya percaya semua orang ada phone.
Dan semua orang ada kadang-kadang 2 phone. So apa kata guna phone tu untuk buat duit sedikit dalam pasaran saham. Okay. Alright, so ada ke yang masih bersama dengan saya ni? Tengok macam tak ada orang je ni. Macam tak berminat dengan topik saya ni. Padahal topik ni penting tau. Pasal modal ni membantu anda untuk mulakan langkah dalam saham. So apa kata klik button like dan juga klik button share. Bagi ramai-ramai sikit join sesi live video ni. Okay. Alright. Yunus Blues, tuan, macam mana nak tahu counter tu under value? Okay. Under value ni adalah value investing. Okay, ada satu ilmu dalam fundamental analysis, nama dia adalah value investing. Jadi dalam value investing ni kita kena kira berapakah dia punya intrinsic value supaya kita tahu value dia tu rendah daripada nilai sebenarnya. Okay, so ini adalah satu ilmu yang kita kena buat calculation. Saya pernah belajar ilmu ni dengan mentor saya, Adam Khoo, untuk kira intrinsic value, dan dia punya calculation dia tu pening nak muntah. Memang susah, pening kepala nak faham benda tu. Okay? Jadi saya tak berapa into that value investing. Saya lebih fokus kepada fundamental analysis untuk mengkaji prestasi perniagaan syarikat. But after all, because of kita nak beli saham yang menjalankan perniagaan dalam bursa Malaysia ni, maka kita nak tengok dia punya prestasi perniagaan. Okay, so kita tak risaukan tentang value tak value counter tersebut, tetapi kita fokus kepada dia ada growth tak dalam perniagaan dia. Okay, dan kita nak beli saham tu, bagi saya kalau kita nak cakap tentang under value, adalah kita beli saham-saham yang fundamentalnya bagus dan dia bagi dividen yang banyak, tetapi harga saham dia jatuh. Okay, waktu harga saham jatuh, waktu saham tu murah, kita collect beli saham tersebut dengan strategi untuk makan dividen, dan itulah waktunya kita beli saham tu secara under value, pada waktu dia under value. Faham ke tak ni? Okay, so saham ni anda kena faham apakah yang penting dalam saham, apakah strategi yang anda nak guna dalam saham, barulah anda boleh bercakap tentang profit dan sebagainya. Okay, itu adalah penting pada saya. Okay, right, terima kasih yang bagi saya like banyak-banyak tu, tak berhenti-henti nampaknya. Terima kasih. Right, Ikram Dani, tuan, modul PSM sama dengan ESM ke? Yes, modul PSM kita akan design dia punya content sebiji sama macam ESM, tapi di online kan semuanya, dan dia adalah satu gabungan ilmu yang bila anda habis daripada video ke video, anda akan nampak okey, macam ni rupanya nak buat kajian saham, dan macam ni lah caranya untuk pilih counter saham. Okey, kita akan belajar 4 modul yang utama. Yang pertama adalah fundamental analysis, yang kedua adalah technical analysis, yang ketiga adalah counter screening, dan yang keempat adalah trading plan. Okay, so 4 ni modul akan di cover dalam Premier Saham Mastery. Okay, so sebab tu Premier Saham Mastery ni adalah substitute kepada Expert Saham Mastery. Bagi anda yang tak dapat nak go through training kita secara berdepan, kita akan sediakan pembelajaran secara online. Okay, dan value dia adalah sangat-sangat membantu anda untuk terlibat dalam saham, membantu anda untuk jana pendapatan melalui pelaburan saham. Okay, so cuma sekarang PSM masih lagi belum siap. Premier Saham Mastery masih lagi dalam proses untuk kita fine tune. Okay, dan make sure saya sentiasa nak bagi the best dalam produk-produk yang saya hasilkan, dan saya nak pastikan kalau orang dapat ni, dia dapat the best content yang boleh, yang membantu dia untuk terlibat dalam saham. Okay, jadi saya ambil masa sedikit untuk buat benda ni. Okay, dan jangan risau, bila dah siap nanti anda boleh dapatkan Premier Saham Mastery. Okay, alright, Wan Rezwan Hassan, Qayyum Rahmat, Arif Paan, RM250 untuk satu counter, atau guna RM20 untuk masuk 2 atau lebih counter. Beli satu counter je dalam satu-satu masa, tak payah beli banyak counter. Okay, so satu counter kalau kita tak boleh nak jaga, jangan sibuk nak beli 2, beli 3 ataupun 4. Lain macam tu dia punya message dia kan. Jaga satu, yang satu ni kena jaga sungguh-sungguh. Okay, jaga baik-baik. Okay, dan jangan sibuk tentang counter yang kedua, ketiga ataupun keempat. Okay, boleh tak? Alright, Arif Paan, building skill for big money. Betul tu. Okay, Yunus Blues, macam mana nak set stop loss dalam platform tuan? Okay, nak set stop loss ni, biasanya kita pakai M+ online. Apa yang anda kena buat adalah anda kena call ataupun WhatsApp anda punya dealer M+ online anda dan cakap anda nak aktifkan fungsi stop sell limit ataupun auto cut loss ni, dan dia akan aktifkan akaun anda secara percuma. Okey, ada function yang dia kena aktifkan, dan kemudian bila dia dah aktifkan, cakap saya nak minta panduan untuk buat setting cut loss ni. So dia akan bagi anda satu link PDF, okey, untuk anda tengok secara langkah demi langkah nak buat macam mana cut loss ni. Okey, dan anda ikut je step by step dia, dan anda akan boleh buat
setting auto cut loss anda di laptop anda nanti. Okay, so senang je. So proses dia, anda kena hubungi dealer M Plus online anda. Okay, alright. Rosie Kaha, sharer. Okay, saya ada RM RM5,000. Mana yang lebih bagus? Masuk hanya satu counter atau lebih? Okay, so kalau ada RM5,000, sebab tu saya nak tahu anda punya level kat mana. Anda dah go through tak proses awal untuk terlibat dalam saham, ataupun ini adalah trade saham pertama anda? Itu persoalan dia. Okay, jadi kalau anda masih lagi newbie, baru saja nak beli saham yang pertama, saranan saya simpan dulu RM5,000 tu. Okay, ambil RM1,000 yang pertama, mulakan dengan RM1,000. Lepas tu baru scale up sikit-sikit. Okay, dan kalau anda dah go through proses scale up modal RM1,000, RM2,000, RM3,000, RM3,000, dan sekarang anda ada RM5,000, anda boleh je beli saham dengan satu counter saham tu dengan RM5,000. Tak ada masalah. Okay, tak perlu split-split sangat lah. Okay, tapi depends kepada preference anda lah. Ada orang dia rasa RM5,000 tu kalau dia trade satu counter, dia rasa tekanan tu. Kalau dia split dua, RM2,500, RM2,500, dia rasa okay sikit. So dia adalah satu preference masing-masing. Okay, tak ada betul ataupun salah. Okay, tengok level anda kat mana, emosi anda kawal macam mana. Okay, so dia tak ada cara yang anda akan dapat jawapan ni, melainkan anda start buat, dan anda akan dapat jawapannya bergantung kepada aktiviti trade saham yang anda lakukan dengan betul ataupun salah. Okay, alright. Zoraimi Zainuddin, kalau 2K tu elok fokus satu counter saham ke, atau elok ambil dua counter saham? Ini soalan sama dengan yang ke atas tadi. Okay, step by step. Okay, start dengan RM1,000, kemudian naik RM2,000, scale up sikit-sikit. Okay, alright. Zamri SMKP is watching. Johari Yahya, Arif Paan, faham. Muhammad Noh Idris, faham. Ilmu mahal ni. Yes, terima kasih kerana komen yang best tentang apa yang saya kongsikan. So apa kata anda klik button share? Tak ada tag sharer dekat atas nama anda. Macam Arif Paan tu ada juga tag sharer kan. Alright, minum air sikit. Alright, Muhammad Shibli, adakah waktu betul beli pukul 9, jual pukul 5? Tak adalah macam tu. Okay, itu adalah mitos. Okay, alright. Tak ada waktu yang sesuai untuk beli saham. Okay, yang penting adalah kita ada trading plan. Alright, Badrul Syam, ada Haziq Azmi, KSM. Siapa yang berminat dengan KSM, komen KSM. Nanti tim Saham Masri akan approach anda dan mereka akan berikan info lanjut tentang macam mana nak dapatkan KSM. Alright, kickstart Saham Masri. Bagi anda yang belum ada akaun CDS ataupun dah ada akaun CDS tapi tak tahu apa nak kena buat, anda layak untuk dapatkan KSM. Okay, alright. Ibnu Tahir, salam tuan. Fahami par value dan dividen dalam fundamental syarikat. Soalan ke apa ni? Apa soalannya ni? Fahami par value dan dividen dalam fundamental syarikat. Soalan dia macam tak berjelas. Yang saya faham adalah par value ni perlu tak nak dikaji dalam fundamental analysis dan dividen. Okey, dividen memang kena kaji, par value tak payah. Par value abaikan saja. Okey. Alright, Noraini Matno, line kat kawasan saya teruk malam ni. Ya ke? Okey, tak apa. Okay, Zuraimi Zainuddin, premier saham tu belajar tentang apa tuan? Sorry tak dapat tangkap tadi. Okay, 4 benda kita akan cover dalam premier saham Masri. Yang pertama adalah fundamental analysis, yang kedua adalah technical analysis, yang ketiga adalah counter screening, dan yang keempat adalah trading plan. Semua ni adalah benda yang anda perlukan untuk terlibat dalam saham dekat Bursa Malaysia untuk buat kajian saham. Okay, boleh tak? Alright, Muhammad Niza Kusaini 2. Okay, terbaik tuan, ilmu yang bagi manfaat. Okay, terima kasih. Right, tapi tak ramai yang tonton lah. Baru ada 60 orang je yang tonton. Kalau bermanfaat, sepatutnya lebih ramai orang mendapat manfaat. Okay, so bantu saya untuk klik button share. Share banyak-banyak. Share ke 10 group yang anda join. Okay. Alright, Arif Ayi. Aril Ayi. Okay, apa platform nak start? So, anda boleh start dengan platform M Plus Online dan juga RHB Trade Smart. Okay, pasal platform saya ada ajar dalam Kickstart Saham Masri. Okay, ada video-video tentang akaun CDS yang anda perlu buka dan kenapa anda kena buka akaun CDS tersebut. Okay, jadi dapatkan Kickstart Saham Masri untuk belajar saham. Okay, dia membantu anda untuk mulakan langkah dalam saham ni dengan lebih baik lagi. Okay.
Alright, ada soalan ni, saya jawab soalan Muhammad Yasir, Tuan Nizam, saham dan dengan forex berbeza ke Tuan? Dan antara dua ni, mana yang lebih bagus? Okey, yang antara saham dan forex ni berbeza. Yes, berbeza sebab saham adalah perniagaan, forex adalah urusan perbezaan mata wang. Okey, jadi dia adalah dua benda yang berbeza, tak sama pun. Okey, candlestick nampak sama tapi dia sebenarnya cerita benda lain. Okey. So, soalan apa lagi tadi? Dan antara dua ni mana yang lebih bagus? Sebenarnya bukan yang lebih bagus, tetapi macam mana kita buat. Forex boleh rugi, saham pun boleh rugi. Saham boleh profit, forex pun boleh profit. Okay, jadi dia bukan bergantung kepada benda tu bagus ataupun tidak. Dia bergantung kepada kita buat dengan betul ataupun tidak. Okay. Alright, so fokus kepada saham lah. Saya fokus kepada saham. Okay, alright. Syukran Jamil. Tak sabar nak belajar PSM. InsyaAllah doakan PSM akan siap dengan cepat. Alright, Ibnu Tahir. Yang dah daftar expert saham Masri, perlu premium saham tak? Tak perlu sebenarnya. Tetapi kalau nak, boleh juga dapatkan. Okay. Alright. Arif Paan. Bagi newbie, antara dividen atau capital gain, mana yang lebih sesuai? Dua-dua lah. Okay. Dua-dua boleh buat duit. Dividen boleh buat duit. Capital gain boleh buat duit. So nak pilih yang mana? Boleh pilih salah satu. Nak buat dividen sahaja boleh. Nak buat capital gain boleh. Tapi apa kata buat dua-dua? Makan dua-dua. Dividen pun kita buat. Capital gain pun kita buat. So dapatlah multiple sources of income kat situ. So kena fahamkan strategi jana wang dalam saham. Okay. Alright, Zulkifli Haris. M Plus Online nak buka macam mana ya? Nak buka M Plus Online, anda kena pergi ke branch M Plus Online dan isi borang kat situ, bayar RM10, berikan dokumen anda, salinan IC, bank statement dan slip gaji. Okay, dan dia akan proseskan akaun CDS anda dalam masa seminggu ke 2 minggu, akaun CDS anda akan aktif, maka anda dah boleh beli saham. Senang sahaja. Alright, Rozi Kahar, apa yang dimaksudkan intraday? Intraday bermaksud kita beli dan jual saham dalam satu hari. Okay, so maksudnya pasaran saham dibuka pukul 10 pagi tu kita beli, dan petang pukul 3 petang kita jual, ataupun pukul 4 petang kita jual. Jadi itu adalah istilah intraday. Keuntungan ataupun urusan jual beli saham dilakukan dalam tempoh satu hari. Okay, beli dan jual saham dalam tempoh satu hari. So itu adalah intraday. Okay, so kalau kita beli saham, contoh kita beli saham, hari tu juga dia dah naik. So boleh tak jual saham kita? Boleh, jual je lah, dah ada profit. So bila kita jual saham tu dalam satu hari trading day, maka kita dah terbuat intraday. Salah ke tak? Tak salah. Okay, yang salahnya kalau kita beli saham dengan sasaran nak buat intraday. Itu masalah. Itu yang menyebabkan ramai orang tergolek dalam pasaran saham. Dia expect harga saham yang dia beli hari tu juga naik. Sedangkan itu adalah sesuatu perkara yang kita tidak boleh kawal. Dalam pelaburan, dalam kewangan, contohnya, ada benda yang kita boleh kawal, ada benda yang kita tidak boleh kawal. So, jangan buat benda yang kita tidak boleh kawal. Kita hanya fokus kepada benda yang kita boleh kawal saja. So, bila kita buat benda yang kita boleh kawal, maka kita tak payah stres dalam aktiviti trade saham. Ramai orang, dia nak meramal masa depan. Dia nak meramal pergerakan harga saham. Dia nak paksa harga saham tu naik dalam hari yang sama. Dan macam mana? Tergoleklah jawapannya. Okay? Lebih kurang macam tu. Okay, Yongchet is watching. Salas Niong is watching. Zulkifli Haris. Thank you Tuan Nizam. Info yang berguna. Muhammad Noh Idris. IDSS dalam M Plus tu intraday ke Tuan? IDSS bermaksud intraday short selling. Okay, maksudnya kita boleh buat profit sekiranya harga saham jatuh. Okay, kita beli, jatuh, kita jual, kita sedang buat short selling. Okay, tapi IDSS bermaksud intraday short selling, bermaksud kita mesti beli dan jual saham tu dalam tempoh satu hari. Dia hanya benarkan kita untuk buat short selling ni dalam masa satu hari sahaja. Which is risikonya pada kita lah. Kalau kita beli saham tersebut, dia tak jatuh seperti apa yang kita nakkan, maka kita akan mengalami kerugian. Dalam satu hari tu kita kena settlekan. So stress tau kalau buat macam tu. So depends. Bagi orang yang dah berpengalaman, yang selalu buat benda tu, then okay. Tapi bagi newbie yang baru saja nak bermula, baru nak kenal saham, then elakkan dulu buat IDSS ni. Okay, dan in fact dalam tempoh PKP ni, IDSS di suspended kot. Kita tak boleh buat short selling intraday ni pun. Jadi tak perlu risaukan tentang IDSS. Kita fokus beli saham dengan cara yang betul, yang simple, yang normal.
Okay, dan fokus kepada making profit dengan cara yang betul juga, sama ada melalui dividen ataupun capital gain. Okay, so ada juga student saya yang baru sahaja berjaya buat profit ataupun merasa keuntungan melalui dividen. Okay, buat profit tak banyak pun, dalam RM30 sahaja. Okay, tapi nampak dah cara dia. Okay, kalau beli saham macam ni akan dapat. So apa yang next step adalah scale up. Okay, naikkan modal dia supaya lagi banyak modal tu dalam unit saham dalam satu kaunter saham tu, dan dividen dia akan bertambah. So bayangkan kalau kita cakap tentang dividen, kalau boleh buat RM30 secara dividen, maksudnya kita berpeluang untuk buat profit secara RM300. Okay, kita sebenarnya boleh buat RM300. Kalau kita boleh buat RM300, kita nampak duit RM300 masuk dalam account savings kita, bermaksud kita berpeluang untuk buat RM3,000. Kita sebenarnya boleh buat RM3,000. Okay, dan bila kita berjaya buat keluarkan RM3,000 dalam satu dividen kita dapat tu, keluar RM3,000, sepatutnya kita sebenarnya boleh buat RM30,000 apabila kita start tambah lagi unit saham kita, tambah unit saham kita. Okay, dan apa yang saya explain ni adalah partial, okay, ataupun sedikit daripada formula Rockefeller yang saya biasanya share dalam program Newbie Saham Mastery. Macam mana caranya kita nak buat profit secara dividen ni secara maksimum yang boleh. Okay, so ada formula dia, ada calculation dia, yang kalau anda belajar, insya-Allah anda akan nampak lebih jelas tentang peluang yang ada dalam saham. Okay, so itu adalah perkara yang sebenarnya peluang bagi kita untuk terlibat dalam saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. Okay, Muhammad Noh Idris, IDSS dalam M+ tu intraday ke tuan? Dikira intraday ya, sebab ID maksud intraday. Muhammad Abdul Halim, fotosintesis, saya difahamkan bahawa IDSS ni tidak patuh syariah, ya ke cikgu? Saya pun tak pasti, ada yang kata patuh syariah, ada yang kata tidak patuh syariah. Okay, so kita kena rujuk kepada panel syariah. Okay, pada yang saya ingat, dia adalah patuh syariah untuk Bursa Malaysia, tapi tak pastilah, tak pasti in detail. Okay, anda boleh buat semakan anda sendiri. Okay, sebab saya IDSS memang saya tak buat lah. Alright, Badrul Syam, hari ni kita beli satu saham, esok hari harga saham jatuh, adakah kita perlu cover balik harga yang jatuh tu? Cover macam mana? So kalau harga saham tu jatuh, selagi dia tak kena kita punya cut loss price, maka kita relax je lah. Okay, harga saham dia memang turun dan naik, selagi tak kena kita punya satu paras harga yang kita nak jual, so relax je, sebab harga saham tu boleh rebound balik semula, dia naik balik semula. Okay, so tidak bermaksud harga saham jatuh kita kena jual saham kita. Okay, kita kena jual saham ni, beli dan jual saham mengikut trading plan yang kita set up. Okay, dan kepada anda student-student saham saya yang berada dalam online mentoring program, insyaAllah hari Sabtu ni kita ada online mentoring program session kita untuk monthly live coaching. Kita akan belajar tentang trading plan. Okay, so itu yang saya janji dengan student-student saya yang berada dalam online mentoring program saya. Saya nak train mereka untuk buat trading plan dengan betul. Itu adalah perkara yang saya akan fokuskan pada hari Sabtu ni pukul 9 malam. Ni khas untuk student-student online mentoring program saya sajalah. Sebab tu bagi anda yang berminat nak belajar saham dan betul-betul nak kuasai ilmu saham ni, saranan saya go through daripada bawah, daripada asas, bermula dengan Newbie Saham Group. Kemudian anda boleh join kita punya Kickstart Saham Mastery. Kemudian anda boleh belajar dalam Expert Saham Mastery ataupun Premier Saham Mastery pun boleh nanti bila dah ada nanti. Okay, dan semua ilmu tu akan membantu anda untuk jadikan activity trade saham suatu tempat anda untuk jana pendapatan. Okay, alright. So Alhamdulillah, sejak beberapa tahun saya berkongsi ilmu saham ni, saya dah bantu ramai orang untuk mulakan langkah dalam saham dan mula jana pendapatan melalui pelaburan saham. Okay, jadi saya nak anda gunakan peluang ni untuk belajar, alright, dan boleh dapatkan result anda dalam saham di Bursa Malaysia. Okay, boleh tak semua? Alright, so saya rasa itu sahaja untuk saya kongsikan kepada anda. Kita dah dekat pukul 11 malam ni. Jadi terima kasih banyak kepada anda yang menonton secara live. Saya harap apa yang saya kongsikan dan soalan-soalan anda terjawab. Okay, dan nanti insyaAllah ada masa dan kelapangan saya akan go live lagi. Saya harap anda boleh follow. Alright, dan sentiasa nantikan sesi live video saya setiap malam. Kalau ada saya live, tolong follow. Alright, dan tonton juga secara ulang tayang. Kalau tak faham, boleh ulang video ni sampai anda faham. Okay, alright, so setakat ini sahaja. Last kali, tolong share video ni kalau bermanfaat. Dan all the best untuk anda semua. Kita jumpa di mercu kejayaan saham anda.
All the best. Esok ada satu hari lagi untuk pasaran saham pada hari Jumaat. Kita doakan yang terbaik. Alright, dan jom sama-sama jana pendapatan melalui pelaburan saham di Bursa Malaysia. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik daripada Saham Masri. Jumpa lagi. Bye-bye.